Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita dimulakan dengan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah melancarkan pertandingan fotografi Warisan Sibu 2022 di Hotel Paramount pada Jumaat. Menurutnya, fotografi ialah medium untuk berekspresi yang berkuasa serta boleh digunakan bagi menyampaikan mesej positif yang kuat tentang subjek. There is no doubt that Cebu town and its vicinity offers numerous photography opportunities in terms of heritage buildings, monument and site. Cebu also is rich in art, culture and heritage of various ethnic groups. This open and free photo competition seeks to inspire the creation and dissemination of such heritage, art and culture imagery, which conveys the colourful past and also the preservation of your rich art, culture and heritage of Cebu and its people. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran pertandingan fotografi Warisan Sibu 2022 pada Jumaat. Objektif utama pertandingan itu adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai menerokai bandar Sibu dan berkongsi pengalaman mereka secara visual. Pertandingan tersebut terbahagi kepada 3 kategori, iaitu landscape yang menggambarkan bangunan atau tapak warisan, kategori orang pula melihat rutin aktiviti harian, gaya hidup dan perayaan penduduk Sibu. Manakala bagi kategori makanan pula untuk menunjukkan cara makanan disediakan serta memperkenalkan makanan warisan popular. Pemenang bagi tempat pertama akan menerima sebanyak RM3,000, tempat kedua akan mendapat RM1,500 dan tempat ketiga akan membawa pulang RM1,000 manakala hadiah sebuah hati RM200 setiap satu. Berita seterusnya, bagi menyemarakkan sambutan perayaan Hari Kuih Bulan atau Zong QG, Seksyen Wanita Persatuan Cina Bersekutu Bahagian Miri telah mengadakan program pertandingan nyanyian pada Jumaat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin telah hadir pada program berkenaan di Pusat Membeli Belah Boulevard Miri bersama dengan Presiden Persatuan tersebut Datuk David Goh Kian Ping. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adil Senadin itu turut menyempurnakan gimik perasmian program tersebut dengan menyalakan tanglong. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee turut menyampaikan cenderahati berbentuk kuih bulan kepada tetamu terhormat yang hadir. Perayaan Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh disambut pada hari ke-15 pada bulan ke-8 dalam kalender Cina, yang mana ia selalunya hampir dengan equinox musim luruh dan bulan mengambang dan terang. Berita di Sri Aman. Bidang akademik merupakan satu platform pembelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang menekankan penglibatan ibu bapa dalam memastikan anak-anak menguasai pelbagai aspek kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan, pengurusan diri, akhlak dan personaliti yang secara tidak langsung membantu ke arah pencapaian akademik yang cemerlang. Menurutnya lagi, keberkesanan dan kejayaan dasar pendidikan diukur berdasarkan tahap pencapaian pelajar di dalam akademik. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan Majlis Merarau Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Melugu 2022 di Sri Aman pada Jumaat. Dalam majlis sama, Datuk Mong telah mengumumkan peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM150,000 untuk membina baharu grandstand dan tempat letak kereta SK Munggu Beringin termasuk RM70,000 untuk menaik taraf Dewan Datuk Mong Dagang. Selain itu, turut diumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 untuk membaik pulih padang SK Munggu Beringin di samping RM15,000 bagi keperluan PIBG sekolah tersebut. Paparan berikutnya, Pusat Penerangan Islam IIC Majlis Islam Sarawak MIS telah menganjurkan program syarahan umum edisi wanita bertajuk Seri Kandi Syurga di Manakah Kita di Dewan Hikmah Putrajaya Kuching pada Jumaat. Program ini menyaksikan timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim telah dijemput untuk berkongsi pandangan dan perspektif beliau mengenai topik berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif IIC Dr. Asmah Othman ketika ditemui selepas program tersebut memberitahu topik yang disampaikan ini mengupas tentang isu wanita yang berkerjaya dan cara mereka untuk menghadapi dan mengatasi cabaran pada masa kini. Jadi sebagai sebuah agensi IIC Islamic Information Center, kita telah menjadikan public lecture ini sebagai satu platform untuk kita berkongsi maklumat
terutama tentang isu-isu sosial dan juga kebimbangan masyarakat umumnya terhadap keadaan masyarakat Islam. Jadi pada hari ini 500 orang ya daripada peserta yang hadir, terdiri daripada NGO, pertubuhan-pertubuhan Islam, agensi-agensi kerajaan, pelajar sekolah dan juga pelajar institusi pengajian tinggi yang begitu gairah mendengar dan juga menyambut lecture kita ini bersama-sama dengan kita. Turut hadir isteri Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Datuk Fatimah Muhammad Iskandar dan isteri Sahibus Samahah Mufti Negeri Sarawak Datin Zarina Muhammad. Berita selanjutnya, Sarawak sinonim dengan perpaduan kerana memiliki pelbagai perbezaan agama, kaum, bangsa dan sebagainya. Meraihkan perayaan yang berbeza seperti sambutan Hari Sarawak, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setiap tahun bukan sesuatu yang baharu di Sarawak. Kemajmukan masyarakatnya inilah menjadikan konsep keluarga Malaysia terselah di negeri ini. Lantaran itu, wartawan UKAS telah menemubual beberapa orang awam mengenai 3 sambutan berbeza dengan semangat patriotisme yang sama. Mungkin samalah. Mungkin sama Malaysia dengan Sarawak kan. Mungkin sama, kebedaannya sih jauh juga bah. Hari kemerdekaan, hari menyambut Hari Sarawak. Untuk kebanggaan kita orang Sarawak juga lah. Dan hari merdeka kita suruh Malaysia disambut. Menyambut hari merdeka. Suruh Malaysia dan Sarawak dan Malaysia juga lah. Sebabnya dah satu padu artinya. Jadi kita sama nyambut hari Malaysia lah. Dan hari jadi Sarawak ya. Kita sambut sama si ada beda. Sama serupa. Bendaya tetap sama, adalah satu perjuangan untuk mempertahankan sesuatu negara ataupun martabat ataupun agama dalam satu masanya lah, zamannya perlu mempertahankan bendaya dengan satu misi, iaitu memperjuangkan sesuatu ya untuk mempertahankan martabat terutama dalam agama lah. Jadi yang semua perbezaan tu nampak kita gila, cuma perbezaan daripada sambutan aja lah. Sambutan Hari Malaysia mungkin caranya lain, Hari Sarawak mungkin cara lain, kemerdekaan dengan cara lain. Tetapi yang dengan satu tujuan, iaitu memperjuangkan dan mengingati jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang lama-lama tu yang dikenang kita. Bagi kami saya ada perbezaan sebenarnya. Sarawak mungkin sebab Hari Sarawak sebab Sarawak bebas pada hari Sarawak, tapi untuk kemerdekaan tu kita daripada kecil kita dididik untuk menyambut kemerdekaan tu. Memang perasaannya saya ada beza, hanya sama aja. Beralih berita sukan, skuad 10 pin bowling Sarawak meletakkan sasaran untuk memburu gelaran juara keseluruhan buat kali kelima pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 2022 pada September depan. Bagi mencapai sasaran itu, pengurus pasukan Robert Lu Nam Min mendedahkan atlet Sarawak perlu memenangi sebanyak 3 atau 4 pingat emas. Katanya, skuad 10 pin bowling telah membuat persiapan rapi sejak SUKMA 2018 lagi dalam memastikan misi bergelar juara keseluruhan sekali lagi menjadi milik Sarawak. Our aim is actually not the goal. Our aim is to be overall champion again. Now, being overall champion, we must have at least 3 to 4 gold medals. If 5 confirm already. We always say we want to maintain to be the overall champion. So that is our target. Ditemui semasa sesi latihan di Megalane Sarawak Imat Batu Kawah baru-baru ini, Robert akui cabaran sengit bakal dihadapi atlet Sarawak dari pasukan di Semenanjung kerana mereka mudah menjalani latihan di venue kejohanan terletak di Sunway Pyramid. Untuk itu, jelasnya skuad Sarawak akan mengadakan sesi latihan fasa ketiga di Sunway Pyramid sebelum SUKMA bermula bagi menyesuaikan diri dengan tempat pertandingan tersebut. We have gone to Sunway Pyramid twice already for our phase 1 training program and phase 2 training program. That was early July and end of July. This time around, we will go to Sunway earlier before SUKMA for our phase 3 training program. So that, I think, our athletes will gain more confidence. I hope that our coaches will try and
make them at their peak performance. Ditanya pencabar utama Sarawak, Robert berkata, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangka akan menjadi persaing utama dalam kategori lelaki manakala Sabah dalam acara wanita. Untuk rekod, Sarawak muncul juara keseluruhan dalam acara 10 pin bowling pada Tamasya Sukma 2010 di Perak, 2014 di Perlis, 2016 di Sarawak dan 2018 di Perak. Senarai lengkap atlet 10 pin bowling Sarawak adalah Abang Afiq Yazid Abang Azman, Abner Lu Chun Lik, Musair Khalid, Sen Fan Yu, Muhammad Zuhair Reza Nur Azrul, Asha Dania Azri, Jillian Lim Siu Giop, Lavinia Ko Jiaji, Nur Aina Kamalia Abdul Ayub dan Nur Hazirah Ramli. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.